Rukun negara memperkasa jati diri. Kejadian 13 Mei yang menggegarkan negara menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Lantas diperkenalkan rukun negara. Mari kita telusuri kekuatan rukun negara. Terima kasih pengurusi majlis, barisan panel hakim yang arif dan terhormat serta warga dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rukun negara memperkasa jati diri. Begitulah bunyi tajuk pidato saya hari ini. Saudara dan saudari, secara tuntasnya atau definisi seluruhnya, pidato yang akan saya dendangkan akan membuktikan bahawa kepribadian seseorang insan akan terbentuk dengan penghayatan dan amalan atas rukun negara yang diperkenalkan. Warga Dewan Kebanggaan Negara tak beralih rupa berentakkan ramah. Hujah saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama menyeru umatnya melakukan kebaikan sesama manusia. Ini akan melahirkan sikap toleransi yang amat tinggi yang juga merupakan satu ciri jati diri. Kerajaan Malaysia telah mengadakan pelbagai program keagamaan bagi membentuk jati diri insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bukannya malang, melayang dan temberang. Kepercayaan kepada Tuhan yang Esa akan menyedarkan umatnya bahawa setiap perlakuan ada batasnya kerana ada hukuman dan balasannya. Sidang Dewan sekalian, kerana itulah negara kita akan banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada Hari Raya Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan juga ada kongsi raya. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas, prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampan. Sidang Dewan yang budiman, hujah saya yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri yang seni kata memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja, negeri serta negara. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya, masih ingatkan lagi ketika lagu negaraku dipermain-mainkan oleh penuntut hantu. Rakyat Malaysia bangun bersatu menentang pengkhianatan itu. Tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat membentuk jati diri warga, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tidak ada disangkal lagi bahawa prinsip rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dapat membentuk jati diri berwibawa. Hujah saya yang ketiga, keseluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaan sendiri dan undang-undang yang mantap serta tepat. Mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri cemerlang. Uniknya perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terserlah dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercapah antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Ibarat kata pepatah, telur serangkak pecah sebiji pecah semua. Bukannya pecah sebiji pecah sendiri. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perlembagaan dunia, kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. Hadirin dan hadirat, semoga sentiasa sihat. Hujah saya yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah perlakuan budi
yang begitu tinggi dan haruslah diikuti oleh masyarakat di negara ini. Kesopanan dan kesusilaan dapat melahirkan jiwa rakyat yang mementingkan amalan budi dalam kehidupan seharian. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan jati diri insan walaupun hidup dalam kemodenan, kerana moden sahaja tidak bererti jika budi perketi mati. Kerana itulah kerajaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiranan kepada rakyat tempatan agar menjadi pegangan dan amalan dalam kehidupan dan akhirnya terbentuk jati diri mampan. Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Mereka menyatakan rakyat Malaysia begitu berbudi pekerti dan mesra. Kajian penerbangan Malaysia tentang tarikan pelancong ke negara kita menyatakan 65% adalah kerana rakyatnya yang bersopan santun dan berbudi bahasa. Penghayatan prinsip rukun negara ini adalah bukti bahawa jati diri rakyat negara ini dapat dibentuk dengan amalan rukun negara. Secara konklusifnya, membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri dan berbangga dengan negara sendiri. Dan negara mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti dan berjati diri. Akhir kalam Laksamana mohon permisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.